Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Ashraf bin Amijah. Nombor metrik saya 24 DKM 18F1106. Saya daripada Politeknik Banting, Selangor, mengambil jurusan Mechanical Engineering. Bila seperti anda lihat di bawah dagu saya ini, saya memakai mask kerana ini adalah salah satu peraturan ataupun digelar SOP daripada pihak kementerian dan juga kerajaan untuk mengatur langkah untuk mengelakkan daripada sebarang jangkitan virus corona terhadap tindak balas setiap manusia ataupun setiap rakyat di negara Malaysia dan juga di merata dunia. Di setiap negara juga mempunyai SOP untuk mengelakkan populasi daripada bilangan manusia yang dijangkiti ataupun rakyat dijangkiti oleh virus corona. Bagi saya tahun ini tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar, di mana rakyat ramai yang dibuang kerja, kehilangan pekerjaannya untuk menyara keluarga. Itulah sumbangan ataupun itulah jalan untuk mereka menyumbang untuk keluarga mereka, untuk sara keluarga mereka, untuk membayar duit rumah, duit bil api, bil air semua. Namun disebabkan jangkitan ini, disebabkan virus ini tersebar di negara Malaysia, banyak company ataupun banyak daripada pekerjaan, nama-nama besar syarikat-syarikat pekerjaan yang telah membuang pekerja mereka kerana adalah populasi ataupun sebab untuk membayar gaji pekerja. Sebab mereka tahu sekiranya wabak ini ataupun virus ini tersebar dan negara Malaysia ni akan mati dengan ekonomi, dan setiap rakyat perlu mematuhi SOP di mana memakai mask ni, memakai sanitizer dan kena mempunyai jarak antara individu lain adalah 1 meter, berkurang 1 meter. Itu bukan sebab kerana mereka buat dengan sengaja ataupun mereka buat saja. Itu memang dah dikaji oleh pihak Kementerian Kesihatan, dikaji sendiri oleh pakar-pakar, di mana sekiranya kita rapat, kita bersentuhan, kita terlalu berpelukan, bersalamat, virus itu akan mula merebak. Dan kita pun terpaksa ikut, kita pun kena ikut sebab untuk mengurangkan populasi nilai rakyat yang terkena dengan jangkitan yang positif di dalam negara Malaysia. Kita sayang negara kita, jadi kita ikut apa kementerian dan juga kerajaan kita perintahkan. Dan itu saya ingin berkongsikan sedikit mengenai tentang penutupan rumah beribadah. Itu bukanlah menunjukkan satu tanda yang tidak penghormat pada agama, bermacam agama. Negara kita terdiri daripada agama Islam, di mana itu adalah agama utama di negara kita, Kristian, Buddha, Hindu. So di mana kita sekiranya kita mempunyai fikiran yang ingin menyelamatkan rakyat kita, ingin menyelamatkan saudara sesama Islam kita, yang ingin menyelamatkan bangsa-bangsa kita di negara ini, kita perlu patuh atas perintah yang telah kementerian ataupun kerajaan titahkan kepada kita semua. Sebab mereka mahu menolong kita, bukan untuk saja-saja, bukan untuk mendengki ataupun untuk menjadi orang kata resis, di mana agama ni boleh pergi sini, agama ni tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia orang kata bukan pilih, dia no select. Dia maksudnya majority, maksudnya umum pada semua. So dia tak ada pilih kasih kat sini, tak ada resis apa semua. So kita kena faham betul-betul why ataupun kenapa pihak kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan buat macam ni. Diorang telah mendapat persetujuan daripada badan-badan lain, daripada kementerian lain, walaupun yang orang kata paling utama yang sekarang ni bertanggungjawab untuk kes ini, wabak COVID-19 ini di negara Malaysia, adalah Kementerian Kesihatan. Namun kementerian lain juga perlu berbincang ataupun perlu mendapat persetujuan. Sekiranya kalau Kementerian Kesihatan cakap A, so kementerian daripada segala kewangan, daripada segala ekonomi perlu juga patuh pada A. Sebab sekiranya dorang bertentang ataupun dorang punya pandangan ataupun persetujuan itu bercanggah, ia akan melibatkan dan juga akan meningkatkan populasi, nilai rakyat yang terkena jangkitan ini lebih tinggi. Di mana kita tengok sekarang ni, saya bukan nak kutuk ataupun resis ke apa, di mana kita boleh dapat tengok contoh sekarang ni, di mana baru-baru ini kes di Sabah. Pada awalnya dulu time PKP,
time hanya PKP biasa, Sabah dan Sarawak tu adalah zon, orang kata zon selamat lah. Salah nak bercerita tentang tutupnya masjid, tutupnya tempat beribadah seperti tokong, kuil dan juga gereja. Itu bagi saya, kita sendiri boleh. Setiap agama pun, setiap orang kata Islam pun, Islam ada ajar kita boleh solat bersendirian di rumah, kita boleh solat berjemaah di rumah bersama keluarga yang tidak keluar daripada kawasan, yang tidak tercemar ataupun terdedah dengan mana-mana rakyat lain. Kita boleh solat berjemaah di rumah, kita boleh solat sendiri di rumah. Kerana benda tu dia cuma mengganggu di mana bila masjid tutup, orang terus petikaikan. Kenapa masjid tutup? Kenapa masjid tutup? Dan itulah selalunya yang kita tengok dalam banyak video yang telah mengatakan, masa masjid buka, kau ada pergi. Masa masjid buka, engkau saf paling depan. Kita bukan nak menghukum tau, kita bukan nak menghukum, tapi kita ni sekarang ni bercakap jujur. Kita terus berterus terang. Sebab yang kita tengok ni ramai yang bising kan, kenapa masjid tutup, kenapa masjid tutup. Dan itu kita tak perlu, orang kata tak perlu nak jadikan satu kes yang besar. Kita boleh solat di rumah, cukup 5 waktu pun di rumah, boleh, tak ada hal, tak ada masalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada kita sebagai umat, sekiranya ada datangnya ataupun hadirnya wabak, penyakit ataupun penyakit yang boleh berjangkit terhadap orang lain, kita dilarang untuk berkeluar kawasan. Maksudnya kita dilarang untuk keluar, merantau kan, berjalan sana sini, melancong sana sini. Itu dalam Al-Quran sudah mengatakan. Rasulullah juga berpesan benda tu. Jadi perlu untuk kita petikaikan, kita ni siapa? Kita ni hanya umat dia, kita ni hanya manusia, hanya hamba Allah. Jadi benda tu kita tak perlulah nak huru-hara sana sini, kita tak perlu nak bergaduh sana sini. Kita nak bergaduh pun buat apa? Yang bagi perintah pun daripada kerajaan, kementerian, yang mendatangani pun agung. Jadi benda tu pun, diorang pun agama sama dengan kita. Perlu ke kita nak berlaga-laga? Perlu ke kita untuk nak bermusuhan dengan saudara sesama Islam kita? Fikirkanlah benda tu. Terakhir dalam video ni saya nak bercakap, saya nak berkongsikan adalah satu pesanan. Sekiranya kita betul-betul sayang dengan keluarga kita, kita betul-betul sayang dengan rakyat ataupun bangsa ataupun saudara sesama Islam kita, saudara sesama bangsa, sesama negara kita, kita jagalah. Kita kena jagalah benda tu. Dengar segala perintah dorang buat, dorang perintahkan tu, segala arahan, segala perintahan dorang tu bukan hanya saya saja, bukan tanpa sebab. Semua tu ada sebab. Dan orang kata, sekiranya kita betul-betul nak negara kita ni selamat, kita dengar, kita doa. Dalam solat tu kita betul-betul doa, kita betul-betul mohon pengampunan daripada Allah. Kita mohon, minta pada Allah, ya Allah, kau tolonglah, jauhkan keluarga kami, jauhkan bangsa kami, jauhkan agama kami daripada kesesatan, daripada terkena jangkitan wabak COVID-19 ni, jangkitan ini. Dan ya Allah, selamatkanlah bumi kami, selamatkanlah dunia kami ini, ya Allah. Beri kami masa. Maksudnya masa itu untuk kita beramal ibadah, untuk menjadi bekalan di akhirat kelak nanti. Sebab kita pun tak tahu kita punya dosa, kita punya pahala ni macam mana, kita gini-gini yang kita pun tak tahu kan macam mana. Jadi itulah pesanan saya, tolonglah jaga masing-masing lah. Saya jaga awak, awak jaga saya. Saya jaga family saya, awak jaga family awak. Awak jaga diri awak, awak jaga bangsa awak. Awak jaga saudara sesama Islam awak, jaga saudara sesama agama awak. Itu je lah awak fikirkan. Sekiranya kalau awak nak benda ni selesai, awak fikirkan benda tu. Dan minta pada Allah. Di mana sekiranya hamba dalam kesusahan, sekiranya kita dalam kesusahan, kat situlah, masa tu Allah dekat kita. Tapi bila kita dah senang, jangan pula lupa siapa yang kita minta time susah. Allah yang akan bagi, Dia yang mampu bagi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Memberi, Allah Maha Pemurah. Semuanya Allah. Jadi kat sini kita cuma patut kita ni kira rakyat biasa. Diorang tu bekerja, kerajaan, kementerian, diorang sana sini kan, fikirkan, risau kan, timbulnya sifat kerisauan dalam hati mereka. Fikir pasal tentang negara dijangkiti, negara hilang sana sini, ekonomi pun turun mendadak. Semua tu memang terjejas lah. Jadi apa pun saya minta, tolong sangat-sangat kita tolong sama-sama
ialah sama bangsa kita, sama agama kita semua tu, kita tolong, jaga mereka. Maksudnya kita nampak diorang kat luar sana dengan SOP diorang langgar ke apa, cakap Assalamualaikum bang, bang mask kena pakai bang, mask tak boleh nak gantung yang ni sebab saya dalam kereta lah. Ni sebab saya dalam kereta. Kalau kat luar memang kena pakai mask. Dan kalau pasal soal agama, soal pasal masjid semua tu, apa yang kementerian, apa yang kerajaan tu bagi tahu, kita just follow. Kita just follow. Kita tak rugi apa-apa pun, kita tak rugi. Kita dengar mereka tu semua amanah Allah tau. Amanah Allah. Kita dengar je, perintah je apa, kita dapat pahala. Benda tu baik ke jahat ke, itu hanya dia dan Allah. Bila kita dengar je satu arahan dorang, kita dapat pahala. Benda memang senang, pahala memang mudah untuk dicari. Jadi apa yang ada depan mata sekarang ni, kita pegang. Dan apa yang benda yang belum yakin ataupun belum nyata, kita cuma jadikan benda tu teori. Kerana yang teori adalah benda yang belum pasti, dan fakta adalah benda yang nyata, benda yang memang yakin ada depan mata. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah sekiranya ada masa terluang lagi, ada masa lagi, saya akan bercakap ataupun berkongsikan sedikit orang kata pesanan buat rakyat semua. Jadi insyaAllah kita apa-apa pun, kita bismillahirrahmanirrahim, kita doa pada Allah. Okay, ingat, setia pada yang satu, Allah tetap satu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.